Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa kita sambung kelas PDPR kita pada hari ini dengan subjek akidah tahun 6. Jadi saya tak nak ambil masa yang panjang ataupun membuat video yang terlalu lama ataupun panjang, nanti akan membuatkan awak semua bosan. Jadi sebenarnya apapun perkara kita belajar ni, banyak tak semestinya bagus, sikit tu tak semestinya tak bagus ataupun tak baik. Dia biar dalam keadaan ataupun situasi kita dapat tu optimum. Macam air, kalau air tu terlampau manis, tak sedap juga, tak boleh kita nak minum. Kalau air tu terlampau tawar, memang tak sedap lah kan. Jadi kita nakkan optimum tu. Walaupun kita belajar sedikit, janji apa yang kita belajar tu dapat sampai kat kita, kita faham. Jadi masa yang singkat ataupun perkara yang kita belajar ni, kita share sikit ilmu ni, awak boleh dapat faham, awak boleh dapat terima walaupun tak banyak, tapi awak boleh terima dan boleh ilmu yang saya sampaikan ni boleh awak terima dan sampai dekat awak. Okey, kita sambung balik pelajaran kita pada yang minggu lepas. Video minggu lepas saya ada terangkan sikit apa dia tajuk-tajuk akidah tahun 6. Sifat-sifat Allah, Asmaul Husna, jauhi syirik, beriman dengan samiat. Okey, sifat Allah kita dah masuk dah, tajuk sama ni. Okey, apa dia pengertian sama? Allah Maha mendengar setiap sesuatu sama ada bunyi yang kuat ataupun sangat perlahan. Jadi kita wajib beriman dengan Allah bersifat sama. Kalau kita tak beriman, berdosa. Sebab ini wajib. Okay, ni dalil nakli dia pendek saja. Saya harap awak boleh hafal dan ingat dia punya maksud. Sama juga dalil akli. Saya dah sebut video yang lepas. Allah memiliki sifat kemuliaan dan kesempurnaan. Oleh itu mustahil bagi Allah bersifat kekurangan seperti tidak boleh mendengar, iaitu tuli. Yang nota video yang lepas saya tersilap tulis kat sini buta. Jadi awak betulkan kat sini tuli. Okey, kita sambung sikit masuk pada tajuk hari ni, kesan meyakini Allah bersifat sama. Okey, yang pertama adalah menjaga pertuturan dan bisikan hati. Bila kita dah yakin Allah tu bersifat sama, kita tahu Allah tu bersifat Maha mendengar, jadi kita pun akan menjaga pertuturan dan bisikan hati. Itulah kesan dia kalau kita yakin Allah bersifat mendengar ni. Yakin, menjaga pertuturan dan bisikan hati. Kedua, sentiasa berdoa memohon pertolongan Allah. Kita sentiasa berdoa. Yang ketiga, menjadikan bacaan Al-Quran dan zikir sebagai amalan. Kita selalu baca Al-Quran dan zikir. Kita buat benda-benda baik saja. Okey, seterusnya lagi, menjauhi maksiat lidah seperti mengeluarkan perkataan yang kotor dan kesat serta mengumpat. Jadi kita tak adalah mengumpat bisikan hati, kita keluarkan kata-kata kotor. Okey, seterusnya hidup diberkati Allah. Jadi kita cuba tengok dekat sini, ini contoh buku teks. Ada yang tak ada buku teks, ada yang dah ada. Nampak ni, mari kita baca surah Al-Baqarah bersama-sama. Ni perbuatan baik, subhanallah, subhanallah, dia berzikir, perbuatan baik. Ni pun baca doa. Dia baca doa dalam hati, Allah boleh mendengar sebab dia tahu Allah tu Maha mendengar. Dia nampak ni, Allah Maha mendengar setiap sesuatu sama ada bunyi yang kuat ataupun sangat perlahan. Kita doa dalam hati sangat perlahan, Allah pun boleh mendengar. Okey. Ni dia punya dalil nakli, ni dalil akli dalam buku teks. Okey, ni hari ni kita belajar ni kesan meyakini Allah bersifat sama. Nampak ni, astagfirullah. Apa dia kata? Cikgu pesan jangan merungut walaupun dalam hati. Dalam hati pun Allah boleh mendengar. Ni, ya Allah mudahkan segala urusanku. Dia berdoa dalam hati, tak ada siapa pun dengar, tapi Allah mendengar. Menjadikan bacaan Al-Quran dan zikir sebagai amalan. Saya sebut dah tadi dalam slide tu. Jadi saya nak tunjuk balik dekat dalam buku teks ni. Saya harap awak faham video pendek ni. Okey, apa beza? Sebab video yang lepas saya dah sebut dah apa beza Allah mendengar dan manusia mendengar. Allah boleh mendengar bunyi yang kuat ataupun sangat perlahan, tapi manusia tak boleh. Pendengaran Allah ni tidak terbatas. Pendengaran manusia terbatas. Macam sesuatu tempat, dia ada dekat dalam bilik ni, tapi dia tak boleh dengar apa yang terjadi dekat bilik sebelah. Tapi Allah boleh mendengar. Pendengaran Allah sangat luas, pendengaran manusia sempit saja. Pendengaran Allah tidak menggunakan alat, pendengaran manusia boleh, dia akan menggunakan alat sebab menggunakan alat bantuan alat.
dia menggunakan telinga. Okey. Jadi nanti saya akan bagi satu latihan, sebab sebelum ni saya ada suruh awak salin nota. Jadi saya buat slide baru. Tak adalah awak salin satu muka surat dalam buku ni yang panjang-panjang, ayat-ayat panjang-panjang ni tak perlu salin. Saya buat slide baru. Yang perlu salin adalah yang ni minggu lepas. Saya harap awak dah salin dah ni. Pengertian Allah bersifat sama, dalil nakli Allah bersifat sama, dalil akli Allah bersifat sama, dan kesan meyakini Allah bersifat sama. Ni yang baru, jadi awak perlu salin. Okey, latihan pada minggu ni, sebab minggu lepas dah tak ada latihan, nota saja. Jadi minggu ni awak kena buat senaraikan rukun Islam, senaraikan rukun iman. Saya nak tahu balik, awak ingat lagi tak rukun Islam, rukun iman ni? Sama juga ni, yang rasanya tahun 5 ke tahun 4 awak dah belajar 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah. Awak boleh cari dekat internet ataupun dekat dalam buku kitab awak tahun 5. Sebab kita sekarang ni belajar sifat wajib bagi Allah, iaitu sama. Jadi awak kena ingat balik apa dia 20 sifat wajib bagi Allah ni. Seterusnya, awak buat latihan perbezaan pendengaran Allah dengan pendengaran manusia. Saya dah bagi tahu tadi apa dia pendengaran Allah macam mana, pendengaran manusia macam mana. Awak senaraikan. Buat satu kotak, awak bagi dua, pendengaran Allah sebelah sini, pendengaran manusia sebelah sini. Jadi kita kat rumah ni memang banyak halangan ataupun banyak cabaran lah. Kita dekat rumah kita buat sesuka hati kita kan. Kita nak makan, kita nak minum, kita nak tengok TV, kita nak main handphone, kita nak main game. Jadi saya harap kalau awak boleh luangkan masa untuk tengok telefon, tengok main game kan. Jadi saya harap awak boleh tengok video ni dengan masa yang pendek, awak boleh dapat ilmu. Jadi untuk subjek akidah, saya nak awak sediakan satu buku tulis pendek ni. Awak tulis nama awak dan awak tulis subjek akidah. Video yang lepas saya ada suruh awak salin nota. Jadi ada yang dalam buku teks tu, bila awak tengok dalam buku teks, ada yang tak dapat buku teks juga. Dalam buku teks kan ada teks dia yang panjang. Jadi saya nak senangkan, nak pemudahkan awak, saya buat satu slide dan awak cuma salin apa yang ada dalam slide saja. Awak buka buku tulis macam ni, awak tulis hari, awak tulis tarikh, awak tulis tajuk dan awak salin. Latihan yang ada 4 tu sebenarnya yang saya suruh salin. Tulis ini 1, senaraikan rukun Islam. Jadi awak tulis 1 apa dia, 2 apa dia, 3 apa dia, sambung pula. Bawah dia senaraikan rukun iman. Tulis 1 apa dia, 2 apa dia dan seterusnya. Dan sifat wajib bagi Allah ada 20. Awak tulis, sambung sebelah. Kalau tak cukup, tulis sifat mustahil bagi Allah apa dia. Jadi saya minta maaf ataupun ada segala kekurangan yang saya ajar sebelum ni, video-video sebelum ni yang awak tak faham. Awak boleh WhatsApp saya, awak tanya apa yang awak tak faham. Jadi kita harap sama-sama wabak COVID-19 ni boleh cepat hilang. Jadi kita boleh pergi sekolah. Lagi bagus kita boleh belajar macam biasa. Okey, sampai kat sini saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.